Ya, baiklah, bersama kita pada pagi ini dalam tajuk kita pada kali ini iaitu Minggu Tenaga. Bersama kita tetamu kita iaitu bersama dengan Tuan Romeo W bin Idong, iaitu Ketua Bahagian Nilai Tempatan Sektor Tenaga. Selamat pagi. Ya, apa khabar pada pagi ini, Tuan? Sehat? Kabar baik. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Dan juga bersama kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Puan Hajah Yuria Abiana binti Haji Ahmad, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 1 Bahagian Pembangunan Nilai Tempatan Sektor Tenaga Jabatan Tenaga. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kami akan dapat bawakan kepada awak Mahirah ya. Insya-Allah dengan kelancaran tersebut mengongsikan tadi panjang lebar kami mengongsikan kepada ibu bapa, pastikan untuk membawa anak-anak nanti kerana adanya Minggu Tenaga. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bersama dengan Tuan Romeo W bin Idong untuk mengongsikan serba sedikit mengenai acara Brunei Mid-Year Conference and Exhibition 2022 yang akan diadakan ini nanti dan juga peranan Tuan dalam acara ini. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan. Soalan kita tadi. Brunei MICE 2022 adalah satu inisiatif daripada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mengendalikan persidangan dan pameran secara bersepadu Tuan, dan melibatkan pelbagai pihak termasuk pihak kerajaan dan juga swasta. Brunei MICE memfokuskan kepada acara-acara berbentuk persidangan, seminar, simposium, forum serta pameran yang menghimpunkan pakar-pakar industri bagi setiap kluster yang telah dikenal pasti. Pada tahun ini Brunei MICE menentangkan 5 kluster dan salah satu daripadanya ialah Minggu Tenaga yang akan dianjurkan oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri itu Tuan. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu kita telah mengetahui sedikit serba sedikit mengenai dengan acara Brunei Mid-Year Conference and Exhibition 2000 bagi peranan Minggu Tenaga ini. Jadi mungkin Tuan dapat mengongsikan juga secara ringkas mengenai Minggu Tenaga dan bila sebetulnya ianya akan diadakan Tuan. Minggu Tenaga pada tahun ini membawa tema Energy Security and Energy Transition, Today and Tomorrow, atau dimelayukan Jaminan Tenaga dan Peralihan Tenaga hari ini dan seterusnya. Tema ini menekankan kepada usaha-usaha bagi meningkatkan kedaya tahanan, keberterusan, kecenderungan transformasi bagi memastikan jaminan tenaga negara terutamanya pada masa kini dan masa hadapan. Ya. Minggu Tenaga juga merupakan satu landasan yang menyatukan pihak-pihak yang berkepentingan daripada pihak kerajaan maupun swasta untuk menjalinkan kerjasama di dalam mempercepatkan agenda peralihan tenaga negara ke arah penjenayaan tenaga rendah karbon. Minggu Tenaga akan diadakan selama 4 hari daripada 15 hingga 18 Jun 2022 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Marrakas ICC. Sebanyak 25 booth pameran akan diadakan, antaranya berkaitan dengan perkongsian maklumat mengenai dengan industri tenaga, termasuklah inisiatif-inisiatif yang sedia ada, teknologi terkini, maklumat-maklumat kerjaya di sektor tenaga, sisi penglibatan pasaran iaitu market engagement session, simposium dan seminar tenaga. Baik, itu antara menariknya dan tanpa kita sedari je Tuan Puan dan juga Mahirah tadi menggunakan pakaian warna merah dan juga Puan menggunakan pakaian warna biru. Dari segi fiziksnya ataupun ahli fizikalnya, sebenarnya merah ini kebiasaan kalau kita ni bayangkan sebagai satu benda yang panas dan biru itu sebagai satu yang sejuk. Bila kedua-dua ini bergabung, maka akan terhasillah satu tenaga. Tanpa kita disedari itu antara pengungsian Tuan. Jadi mungkin dari sana kita dapat menghasilkan tenaga untuk hari ini. Dan kita berbalik semula kepada soalan yang ketiga. Tujuan dan juga objektif Minggu Tenaga ini diadakan Tuan. Objektif utama Minggu Tenaga ini adalah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai dengan kepentingan sektor tenaga kepada pembangunan sosial ekonomi negara. Selain itu, acara ini juga akan memulihkan perkongsian maklumat secara interaktif mengenai dengan jaminan tenaga, iaitu energy security, dan juga inisiatif-inisiatif peralihan tenaga, energy transition. Ya, jadi itu antara tujuan dan juga objektif Minggu Tenaga diadakan. Dan sekali kita kongsikan yang mana insya-Allah ia akan bermula pada 15 hingga 18 Jun ya. 15 hingga 18 Jun. Ya, di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Baiklah, kita akan beralih kepada Yang Mulia Puan Hajah Yuria Abiana binti Haji Ahmad, merupakan Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 1 Bahagian Pembangunan Nilai Tempatan Sektor Tenaga Jabatan Tenaga. Mungkin dapat Puan terangkan
bolehkah Jabatan Tenaga kongsikan juga ya antara acara-acara menarik yang akan diadakan dan siapa sebetulnya yang antara yang turut menyertai dalam Minggu Tenaga ini nanti, Puan? Silakan. Minggu Tenaga akan mengetengahkan 5 acara utama. Pertama ialah aktiviti pameran yang mana akan disertai oleh agensi-agensi yang berkaitan, termasuklah agensi-agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat daripada sektor minyak dan gas dan sektor tenaga elektrik di negara Brunei Darussalam. Acara kedua ialah sesi market engagement yang bertujuan untuk membuka peluang bagi usahawan-usahawan untuk berinteraksi dengan syarikat-syarikat tempatan di dalam industri tenaga. Sesi ini akan membolehkan usahawan-usahawan untuk bertukar-tukar pendapat dan pandangan secara langsung bersama pakar-pakar industri tenaga yang menyertai sesi tersebut. Sesi ini terdapat 3 aktiviti di dalamnya. Pertama ialah pameran peluang-peluang perniagaan ataupun showcasing of business opportunities yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat pengendali utama di sektor tenaga. Kedua ialah sesi vendor pitching dan ketiga ialah sesi klinik MSME. Acara utama yang ketiga ialah pameran kerjaya ataupun career path fair yang diadakan untuk menjadi platform bagi pencari kerja dan orang ramai untuk mendapatkan maklumat dan peluang kerjaya di sektor tenaga. Acara yang keempat ialah simposium dan seminar bagi membincangkan topik-topik terkini yang berkaitan dengan jaminan tenaga dan peralihan tenaga, termasuklah teknologi terkini dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri tenaga tempatan, serantau dan antarabangsa. Simposium dan seminar tersebut akan menghadirkan pakar-pakar industri daripada dalam dan luar negara. Dan acara yang kelima, pelajar-pelajar akan berpeluang untuk mengikuti beberapa lawatan ke syarikat Brakas Power Company Sendirian Berhad dan juga Stesen Jenekuasa Bukit Panggal di daerah Tutup bagi mendapatkan pendedahan mengenai transformasi teknologi penjanaan tenaga elektrik di negara kita ini. Baik, itu antara pengongsian bersama. Transformasi energi ini ataupun transformasi tenaga ini, kalau kita tadi sedar pada ketika ini, misal contoh saja Tuan dan juga Puan, negara Brunei Darussalam juga telah memasukkan cara-cara untuk mendapatkan tenaga ini. Sebagai contoh, bagi tiang-tiang lampu telah pun menggunakan tenaga solar. Jadi ini antara kita ni boleh lihat ada perubahan penggunaan tenaga di negara Brunei Darussalam. Cukup menarik bagi kita ni, dan inilah sebagai cara promosi kepada habis kita untuk sama-sama hadir bersama di Minggu Tenaga berkenaan. Mungkin ada pertanyaan, macam mana boleh daripada matahari boleh menghasilkan tenaga. Jadi kepada habis kita yang ingin mengetahui lebih lanjut, pastikan untuk hadir bersama di Minggu Tenaga tersebut. Kita berbalik kepada soalan untuk hari ini, Auda. Bagi yang meminati ataupun berminat untuk menyertai Minggu Tenaga, mana tahu dengan pengongsian tadi Puan, mauku datangnya. Ini macam mana ni untuk mendaftar dan juga untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut? Okey. Orang ramai bolehlah berkunjung ke pameran utama Minggu Tenaga yang akan diadakan di Dewan Plenary dan juga pameran kerjaya ataupun Career Path Fair yang akan diadakan di Dewan Persidangan Utama ICC. Manakala bagi sesi vendor pitching dan acara seminar dan simposium, orang ramai yang berminat untuk menyertai bolehlah membuat pendaftaran terlebih dahulu dengan melayari laman sesawang Brunei MICE 2022 di pautan www.brunaitourism.com/Brunei-MICE ataupun laman sesawang Jabatan Tenaga di pautan www.energy.gov.bn. Alhamdulillah, sekali kita kongsikan ya di www.brunaitourism. Apa tadi tu? www.brunaitourism.com/Brunei-MICE. Jadi kita bolehlah mengetahui lebih lanjut ya mengenai dengan acara ini melalui pautan yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Jadi kita beralih kepada bersama dengan
Tuan Romeo ya, berkenaan dengan langkah-langkah yang diambil untuk bagi pihak penganjur dan dalam menyertai ini memastikan pematuhan ya kepada standard of procedure atau SOPs bagi mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19 ini. Tuan, silakan. Terima kasih. Ini sangat penting Jen ya untuk kita ni mematuhi SOP-SOP ini. Selaras dengan SOP terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, pihak penganjur akan memastikan bahawa pengunjung dan semua yang terlibat akan dapat mematuhi SOP tersebut seperti memakai sungkup muka semasa berada di dalam pusat persidangan antarabangsa, mengamalkan cara penjagaan pembersihan diri dan tangan yang betul, memastikan penjarakan fizikal dan sosial sepanjang acara dijalankan. Ini sangat penting kalau banyak orang ramai berkunjung juga. Memastikan mana-mana peserta atau pengunjung yang demam atau mengalami tanda-tanda jangkitan untuk tidak menghadiri acara-acara seminar dan pameran. Sebagai langkah berjaga-jaga, pihak penganjur juga akan menghendaki bagi semua peserta dan pengunjung membuat ujian ART dan menunjukkan keputusan ART negatif sebelum mengunjungi mana-mana acara. Pihak penganjur juga akan terus menyelaras dengan pihak Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi memastikan segala saranan dan prosedur sentiasa dipatuhi. Baik, itu antara pengongsian bersama Oda dalam sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Kita menimba ilmu, satu ilmu yang cukup menarik untuk kita timba kerana setentunya semua itu berada di sekeliling kita ni. Tenaga tersebut berada di sekeliling kita ni dan ia yang memudahkan kehidupan seharian kita ni. Tanpanya macam mana kita ni kan hidup. Telefon bimbit saja macam mana kan hidup. Setiap hari perlu ada telefon bimbit. Tapi telefon bimbit perlu juga ada tenaga. Dari mana datangnya? Itulah pengongsian bersama ya. Ini saya mengongsikan sedikit-sedikit ini pengongsian kerana cukup menarik sebetulnya untuk kita ni mengetahui, didik anak-anak kita ni untuk mengetahui sedikit tentang tenaga ini tanpa kita ni menghargainya. Memang rasanya rugi sahaja. Seperti contoh kalau di rumah ataupun di tempat pejabat kita ni biarkan lampu itu berbuka ataupun berpasang seharian. Ini bukan sahaja akan menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar tapi ia merugikan juga kepada pihak-pihak tertentu ya. Dan untuk selanjutnya tanpa kita membuang masa lagi untuk menutup tirai kita pada hari ini, kita bersama untuk narasumber kita mengongsikan harapan daripada pihak Jabatan Tenaga terhadap penganjuran Minggu Tenaga itu nanti. Silakan. Jabatan Tenaga berharap dengan adanya Minggu Tenaga Sempena Brunei MICE 2022 ini antara lain orang ramai akan boleh pertama mendapat ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat mengenai dengan sektor tenaga melalui perkongsian maklumat. Yang kedua, menghubungkan usahawan-usahawan dan syarikat tempatan sektor tenaga. Yang ketiga, memberikan peluang-peluang kerjaya di sektor tenaga. Ini sangat penting juga. Yang keempat, dan selain itu memberikan peluang kepada pelajar-pelajar untuk menimpa pengetahuan mengenai transformasi teknologi penjanaan tenaga elektrik negara. Sehubungan dengan ini, Jabatan Tenaga sukacita mengalu-alukan orang ramai bagi sama-sama hadir untuk memeriahkan acara tersebut nanti. Baik, itu antara pengongsian. Terima kasih Tuan. Mungkin juga tadi telah pun dijelaskan macam mana cara untuk petani mendapatkan maklumat lebih lanjut. Ya, mungkin dapat dikongsikan lagi daripada Puan Hajah Yuria. Silakan. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai acara Brunei MICE 2022 Minggu Tenaga, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang Brunei MICE 2022 di pautan www.brunaitourism.com/Brunei-MICE ataupun dengan melayari laman sesawang Jabatan Tenaga di pautan www.energy.gov.bn. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita iaitu Tuan Romeo W. bin Idong iaitu Ketua Bahagian Nilai Tempatan Sektor Tenaga dan bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Yuria Abiana binti Haji Ahmad merupakan pegawai tugas-tugas khas tingkat 1 Bahagian Pembangunan Nilai Tempatan Sektor Tenaga Jabatan Tenaga. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.